lucu lah. Ada lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim wa bi khair ya karim. Alhamdulillah, malam ni kita jumpa lagi. So malam ni Uncle awal sedikit, yaitu pada 9.30 Uncle cuba live. Okay. Jadi malam ni kita bawa tajuk berbeza sikit. Okay. Isu semasa yang mana banyak terjadi kepada isteri-isteri zaman sekarang, yang tidak ada zaman dulu-dulu punya hal. Okay. Yalah, seperti biasa isu malam ni mungkin agak sensitif, di mana melibatkan bukan lagi pasangan yang tai game ataupun yang terlalu ekstrim dalam gaming. Okay. Orang panggil gamers ni. Kalau yang gamers cari rezeki itu berbezalah. Ini yang memang hobi melangkaui hobi. Okay. So sehingga menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Apa lagi, Miss Liani, macam best je tajuk tu. Macam apa? Yalah, malam ni kita bawa tajuk suami kuat main game. Okay. So benda-benda begini kita mau share, sebab benda begini ni terjadi di mahkamah syariah. Uncle pernah handle case yang melibatkan isu suami kuat main game. Okay. Sampai menyebabkan perceraian yang berlaku. Okay. So sebelum tu kita berkenalan dulu dengan kita punya followers. Saya sampai bercerai. Tengok ada sudah mengaku. Siapa ni? Ikin Ismail. Okay. So okay, mana-mana follower Uncle yang sudah join, boleh boleh perkenalkan diri, bagi salam, bagi tahu daerah lah, paling senang. Kalau dari Selangor, ada yang kalau dari Sabah, Lada tu, Tawau, Papar, Beaufort, KK, Sepitang. Kan at least kita boleh tahu. Oi, thank you Kek, kau lah setia punya member. Tiap-tiap malam join aku punya aku punya live ni. So this is proof banyak lagi kita punya orang Sabah ni yang sangat memerlukan ilmu syariah, terutamanya mengenai undang-undang syariah di mahkamah syariah. Okay, so walaupun kita ada tajuk pasal gamers ni, kuat main game ni, tapi followers semua masih lagi boleh orang tanya, bertanyakan apa-apa case, apa-apa isu syariah. Okay, selagi mana walaupun di luar tajuk pun tidak masalah. Yang penting mengenai isu syariah. Okay. Okay. Boleh kasih terang tak, boy? Kasih terang, boy. Brightness. Boy, dah nampak. Ya, nak, boy. So okay, kita teruskan. Salam dari Tenem. Okay, Puan Mida dari Tenem. Daud Converse hadir jo aku. Okay, si Daud pun ada. Okay. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Saya dari Miri Sarawak pun join. Thank you. Saya dari Putrajaya join. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Macam mana suara Uncle clear? Line level up. Okay. Mana-mana lagi? Salam dari Tawau. Apa kabar orang Tawau? Suara Uncle clear ke tidak Tawau? Sabah menetap di Kedah. Okay, macam mana di Kedah? Suara Uncle clear ke tidak? Okay. Bos tu Siakik Daud. Bos tu Haji Siakik. Oh iyalah, memang bos betul. Bos oil and gas. Syah Hazwan dari KK. KK harap-harap clear lah kan.
Julian, Assalamualaikum dan selamat malam Uncle. Dari Kinarut, suara Uncle clear sebelum kita start, okay? Salam dari Johor. Okay, orang Johor, apa kabar? Clear. Okay. Saya suka tajuk ni. Sekarang banyak lelaki main game Uncle, betul? Actually bukan setakat lelaki main game. Uncle pun nampak ada juga para wanita main game. Ada yang husband and wife main game. Tidak Okay. payah baca tu, tidak payah. Tidak yang penting juga. So kita mau make sure dulu kita punya followers sudah masuk, baru kita mau kasih masuk kita punya cerita. Kalau dia related baru kau Sambil-sambil tu jawab, Lai. mana-mana yang Uncle tidak sempat baca soalan dia semalam, so boleh soal balik malam ni untuk Uncle jawab. Okey, Sandakan Yang macam mana suara Uncle? Clear kah? Lai. Kalau sini tidak relate, tak payah kau baca. Okey. Clear Uncle, cuma hujan sini. Okey, napa? Yang penting clear, takut putus-putus sebab semalam ada beberapa followers komen suara hilang-hilang, ada yang cakap gambar pandai hilang. So malam ni kita mau make sure dulu agar semua clear. So banyaklah ilmu yang kita boleh share, terutamanya Tak try je. mana-mana perkara yang masih kamu apa nama dia ni Nama dalam begitu lah. masih What talent are you bringing? keliru mengenai isu perundangan syariah. Okay. So sebelum kita masuk tajuk, suka Uncle mau explain. Mungkin dari segi bahasa perundangan ramai yang tidak tahu. Okay. Walaupun kita mau cerita pasal game, orang kuat main game, tapi kita masuk jugalah istilah yang Uncle mau bagi tahu ni kan macam muta'ah. Okay. Ramai yang tidak tahu. Ada yang tahu muta'ah ni kahwin muta'ah lah. Tapi di dalam undang-undang syariah, apakah maksud muta'ah? Okay. Muta'ah mengikut pengertian undang-undang artinya ialah bayaran sagu hati yang diberikan dari segi hukum syarak kepada si isteri yang diceraikan. Okay. So this is muta'ah. So hari ni Uncle mau bagi faham pasal muta'ah sebab ada yang tanya Uncle nafkah muta'ah lah apa. So malam ni biar jelas semua. Apakah dia muta'ah? Muta'ah ni sagu hati, bayaran yang diberikan oleh seorang suami disebabkan oleh berlakunya cerai. Ada lagi yang tanya Uncle, kalau nusyus ni, perempuan yang nusyus ni, bolehkah dapat muta'ah? Jawapan dia boleh. Ingat nafkah orang yang nusyus ni hanya tidak layak menerima nafkah. Muta'ah masih boleh terima. Muta'ah ni merupakan sagu hati. Ramai yang tidak tahu. So siapa-siapa yang bercerai, kalau kamu cakap, "Alah Uncle, suami saya ni tiada harta apa-apa," tapi kamu masih boleh layak dapat muta'ah. Dan kamu masih lagi boleh layak dapat nafkah iddah. Dan kamu masih lagi boleh dapat tunggakan nafkah, yang mana semasa dalam perkahwinan suami kamu ni bukan tidak pernah bagi, tapi culas, tidak committed. Orang cakap tidak konsisten bagi. Setahun 2 kali saya bagi, 10 kali lagi tu tiada bagi. So kamu boleh buat tunggakan nafkah. Okay. So itu adalah istilah yang Uncle mau bagi tahu pada malam ni sebelum kita masuk tajuk kuat main game. Okay. So seterusnya kita mau Assalamualaikum dari Sandakan. Thank you orang Sandakan, sangat clear. Waalaikumsalam. Well love yang. Okay. So soalan. Okay. Salam dari Sandakan Sabah. Laki main game sambil bercinta-cinta dengan perempuan lain. Nah ini yang selalu kita nampak kena viral dalam FB lah mana kan. Siap bercinta waktu main PUBG lah, apa lagi tu orang panggil tu, main Mobile Legend. Okay. Dua benda game ni rupanya boleh berkomunikasi, ada team. Salam dari Labuan, Syah Syaran. Okay. So orang Labuan macam mana? Seorang Uncle clear. Berapa nafkah iddah tu Uncle? Okay, nafkah iddah ni
dia tidak sama untuk setiap isteri. Dia bergantung kepada isteri itu sendiri. Yang macam biasalah Uncle cakap sebelum-sebelum ni, isteri seorang kerani tidak akan sama isteri seorang cikgu punya nafkah. Isteri seorang cikgu tidak akan sama macam pengetua, pengarah, pelakon. Dia berbeza-beza taraf hidup. Macam juga B40, M40, T20, dia berbeza-beza. Dia punya apa nama dia tu? Dia punya kelayakan ataupun dia punya nafkah tu. So kita sambung balik pasal main game ni. Okey. Wajarkah seorang suami kuat main game sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami dan bapa? Sebab apa? Uncle terpaksa mau bawa isu ni sebab dia sudah menjadi satu alasan terhadap perceraian fasah. Di mana perceraian fasah itu dia terjadi walaupun tiada tulis dalam enactment undang-undang pasal cerai fasah tu pasal main game, tapi dia di bawah lazim menyakiti. Apa yang sakit? Mental dan emosi isteri disebabkan oleh kuatnya orang tu main game sampai menyebabkan emosi isteri tu sampai terganggu. Okey. Dia boleh menyebabkan bubarnya perkahwinan melalui cerai fasah. Okey. Benda ini telah dibuktikan dalam kes Uncle punya pengalaman sendiri. Okey. Di mana seorang isteri memohon cerai fasah disebabkan dia tidak tahan laki dia ni terlalu kuat main game sampai mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapa, di mana dia sanggup berbelanja berpuluh ribu ringgit bagi mengupgrade permainan game dia tu. Okey. So benda-benda beginilah menyebabkan berlakunya perceraian. Okey. So seterusnya. Okey, kalau suri rumah tiada kerja ya. Okey, berapa nafkah? Okey, salam dari Penampang. Waalaikumsalam. Siti Aniza. Kalau suri rumah tiada kerja ya. Okey. Okey. Siti Aniza, kalau soal tu soal Uncle secara completely supaya Uncle boleh jawab. Jangan bagi putus-putus. Jadi Uncle pun tidak boleh mau menjawab soalan kamu. Okey. Nur Alisha Zulaika, betul tu Uncle. Terganggu emosi gara-gara si laki kuat main game sampai anak buat salah sikit pun jadi sasaran marah. Yes? Ini jugalah yang terjadi kepada klien Uncle. Okey, di mana emosi laki dia bila kalah main game ke apa tu, dia jadi ganas sikit. Okey. Jadi orang yang main game ni, kadang-kadang dia main game ni sampai ke pagi. Itulah yang menyebabkan emosi isteri itu terganggu disebabkan oleh dia ni lama main game. Lama sangat main game. Maksudnya sudahlah dia ni memang bekerja, lepas tu balik kerja dia terus masuk bilik dan main game sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi. Okey. Dia keluar pun mungkin mau pergi kencing ataupun mau isi perut dia makan. Inilah menyebabkan berlakunya perceraian. So, Uncle bawa isu ni untuk menyedarkan kepada suami-suami. Mana tahu ada yang followers Uncle, kita bukan mau sindir, kita mau bagi peringatan sahaja. Bukan salah main game, tapi kamu kena mengurus masa tu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai benda ni menjadi alasan terhadap perceraian fasah yang difailkan oleh isteri kamu. Okey. So Uncle bawa share benda ni sebab dia sudah jadi beberapa kes di Mahkamah Syariah isu pasal main game. Okey. Jadi benda-benda begini Uncle perlu share supaya benda ni tidak terjadi kepada kita dan kamu semualah.
kan? Sebab benda ni nampak remeh temeh. Kadang-kadang kamu cakap pasal main game bercerai. Ya, itulah sebab dia berlakunya perceraian. Okey. Seterusnya kita akan jawab soalan. Okey, Princess hadir lagi. Thank you because join. Alright, bagaimana kalau bekas isteri datang tidur rumah mentua, sedangkan ex-isteri dah tahu yang ex-husbandnya dah kahwin, dah stay. Apa tu, uncle dah faham soalan tu. Siapa ni, Meksu? Bagaimana kalau bekas isteri datang tidur rumah mentua, sedangkan ex-isteri dah tahu yang ex-husbandnya dah kahwin, dah Stacy. Dah tahulah. Sekarang ni begini. Isu ex-isteri tinggal pergi ke rumah ex-mentua. Ingat hubungan bekas isteri kepada mentua atau bapa mentua, mama mentua, dia adalah mahram muabbad. Uncle mau explain sini supaya semua orang tahu apa maksud mahram muabbad. Kalaulah ditakdirkan kamu bercerai, bapa mentua, mama mentua kamu adalah mahram muabbad seumur hidup. Maksudnya, seorang isteri dia tidak batal wudu terhadap bapa dan mama mentuanya walaupun sudah bercerai. Dia sama taraf macam bapa kandung. Kamu tidak boleh nikah dan kamu tidak batal air wudu. So, tidak ada masalah kalau bekas isteri mau tinggal, mau pergi mungkin tidur di rumah mentua. Tapi tidak manislah kalau ada suaminya, bekas suaminya di sana dengan isteri baru. Itu tidak manis. Sebab apa? Boleh menyebabkan kecemburuan terhadap isteri baru si bekas suami itu. Tapi dari segi hukum, dia tidak ada masalah. Sebab apa? Dia itu adalah mahram muabbad. Maksudnya, dia sama juga terbalik. Contohnya, suami pergi jumpa bapa mentua atau mama mentua, ex. Dia tidak ada istilah ex. Sebab dia ni mahram muabbad. Maksudnya, si suami tadi tu, bila dia sentuh ibu mertua dia tetap tidak batal air wudu. Dan dia haram kahwin terhadap ibu mertuanya walaupun sudah bercerai. Faham? Okey? Itu ilmu yang perlu kamu tahu. Ramai yang tidak tahu benda tu. Bagaimana kalau itu uncle sudah jawab. Diamond, thank you bagi Diamond. Salam dari Labuan. Assalamualaikum, hadir lagi, thank you. Apakah elok kalau ex-wife datang tidur rumah mentua sedangkan Betul, sebab main game sampai tidur asing 4 tahun. Ini ekstrim habis nih. Kalau uncle jadi kau lama sudah uncle ketinggal. Assalamualaikum, apakah elok kalau ini pun balik-balik soalan nih sudah uncle jawab. Ustaz, bolehkah isteri pertama suruh suami menjatuhkan talak ke isteri mudanya? Apa hukumnya? Begini. Pasal boleh tidak boleh itu sebenarnya itu adalah hak si suami. Faham? Bercerai ini hak si suami. Suami pegang talak. Dan isteri juga ada hak untuk mahu cerai. Memanglah dia tidak layak untuk mengarahkan suaminya. Tapi kan itu perasaan seorang wanita. Jadi ceritanya, suami itu tidak payahlah mau ikut-ikut apa yang disarankan oleh isteri pertama kalau dia masih sayang isteri kedua. Jadi dia kenalah mau kasih bukti kemampuannya untuk berlaku adil terhadap isteri-istrinya. Paling bagus hati-hatilah. Jangan sampai berkeluarga orang yang banyak ini, sebab bikin paning kepala lagi banyak. Oke, seterusnya. Zulaika kah siapa ni? Oke.
Saya yang ditalak suami sementara yang ada anak masih bayi. Duk sini tak kerja. Saya yang ditalak suami sementara saya ada anak masih bayi. Duk sini tak bekerja. So, bila ditalak suami, maka kamu tuntutlah apa-apa tuntutan terhadap bekas suami kamu. Okey, Puan Zulkita kan? Dan make sure kamu mesti bekerja dan mencari pendapatan. Sama ada buat bisnes kah atau bekerja, okey? Dia dah tahu ex suaminya dah kahwin. Okey. Ya Allah, sekarang status? Ya, saya ada pengalaman ni. Ex suami kuat main game. Ex suami kuat main game. Gara-gara game jumpa perempuan lain dalam game dan puncak perceraian. See? This is bukti. Ini bukti daripada Mawar berpengalaman terhadap isu kita malam ni. Ya tuan, sampai kita orang hampir nak bercerai dan gunakan harta suami sesuka hati. Okey. Okey. Suami saya kaki judi online. Nah, ini lagi dahsyat. Bukan lagi main game. Judi online. Bila saya nak cerai, dia cakap tak ada alasan saya nak bercerai dengan dia. Itu dia cakap. Jadi puan janganlah ikut cakap dia. Kalau betul suami ada bukti berjudi online, dapatkan bukti dan boleh pohon cerai. Tapi uncle sarankan, kalau boleh, berbincanglah baik-baik supaya si suami itu bertaubat daripada berjudi. Okey, suruh dia berhenti berjudi, bertaubat dan balik ke pangkal jalan. Janganlah sikit-sikit mau bercerai. Letih kan? Okey, boleh saya minta cerai jika telah tawar hati dengan suami saya kerana suami ada perempuan lain. Boleh, tidak masalah. Okey? Kamu boleh minta cerai dengan alasan bukan lagi tawar hati. Kamu tukar alasan kamu tu, kamu rasa tertekan disebabkan suami mempunyai hubungan lain dengan perempuan lain. Okey? Kasih alasan yang lebih realistik terhadap isu kamu. Okey, Assalamualaikum Uncle Dina. Waalaikumsalam. Tanjung Aru Uncle. Okey, Hikmah dari Tanjung Aru. Dina dia, terima kasih Uncle pencerahan Uncle. Semoga dipermudahkan segala urusanmu. Alhamdulillah, amin. Okey Uncle, kalau rumah atas nama isteri, adakah rumah tersebut milik bersama selepas berkahwin? Adakah harta tersebut itu harta pencerian? Okey, begini. Dia isu bukan pasal nama sahaja. Isu yang paling penting adalah bila dimiliki rumah tersebut. Contohnya rumah itu dibeli dalam tempoh kahwin, maka itu adalah harta sepencerian. Sama ada nama bini, nama suami atau nama kedua-duanya sekali. Itu dianggap harta sepencerian. ND. Harap faham ya. Okey. Alright, soalan seterusnya. Tuan, seandainya berpisah, bagaimana nak tuntut harta pencerian walaupun saya tidak keluar sesen pun? Tuntutlah di mahkamah syariah sama ada melalui peguam ataupun persendirian. Faham ah? Paling bagus lantik peguam. Bukan senang mau tuntut harta kalau tiada peguam. Itulah uncle mau beritahu. Lainlah kalau bercerai ke apa kan. Bercerai pun kadang-kadang susah. Tiada lawyer. Okey. Yes. Walaupun kamu tidak ada sesen pun puan, kamu ada sumbangan secara tidak langsung, iaitu menjadi isteri, menjadi ibu susuan, apalagi banyak kerja-kerja rumah tangga yang kamu buat tu. So, kamu layak untuk menuntut harta pencerian. Tapi make sure, harta bukan hutang.
So nanti kamu berkongsi hutang. Macam mana yang Uncle cakap ni, be careful. Contoh macam gini. Si suami belilah rumah. Tahun ni baru beli rumah. Jodoh dah panjang, tahun depan bercerai. Okey, faham ah? Rumah ada ni, nama si suami. Si isteri, dia ni suri rumah. Tidak, ataupun bukan suri rumah lah. Dia ni isteri lah saja. Tapi dia tidak kasih keluar 1 sen pun terhadap pembelian rumah tersebut. Isunya sekarang, bolehkah saya menuntut rumah tersebut? Dia cakap, ini Uncle bagi contoh. Uncle beritahu, boleh, tapi itu bukan harta. Masalahnya hutang. Jangan cari penyakit. Nanti kamu berkongsi hutang. Kenapa hutang? Kebiasaannya, rumah yang baru dibeli kurang dari 5 tahun, dia baki di bank. Maksudnya, contoh harga rumah 300,000. Tapi hutang di bank lebih tinggi. Contoh jadi 400 lebih ribu. Sebab dia buat pinjaman selama 30 tahun. Contoh. Jadi, apabila kamu tuntut yang kamu ingat harta tu, sebenarnya bukan harta, tapi hutang. Di mana bila kamu tengok market value sama hutang di bank, hutang dia lagi banyak, beratus ribu. Jadi, adakah perlu kamu tuntut harta tersebut? Jawapannya tidak. Jadi, bila mau tuntut, tunggulah dia ada value. Okey, dia ada value yang ada untung. Contoh, harga market tolak hutang masih ada 10,000 kah, 100,000 kah, itu boleh tuntut. Kalau hutang yang banyak, tidak payah dituntut. Namanya cari penyakit. Okey, soalan seterusnya. Andy, ya sama-sama Tuan Andy. Tuan, seandainya ketagih dengan game sampai kerja terjejas, hubungan dengan manusia pun terjejas. Yes, betul. Assalamualaikum. Apa ni? Nikah niciknya. Okey. Uncle, saya apa patut saya buat? Mau betul saya bercerai? Buatlah tuntutan cerai di mahkamah syariah. Puan, kalau betul-betul mau bercerai, cuma sekarang ni lockdown, kena bersabar sikit lah. Okey. Paling bagus lantik peguam, jumpalah peguam mana-mana dulu untuk merancang perceraian yang bakal kamu filekan ke mahkamah. So buka saja lockdown, terus daftar kes. Okey. Soalan seterusnya. Kausar. Nak tanya, seandainya suami tulis WhatsApp, aku lepaskan kau, jatuh ke talaknya. Okey. So ini kategori lafaz cerai luar mahkamah. So perlu dibuat pengesahan di mahkamah. Okey. Jadi mau tanya tu kan, sama ada sah atau tidak, hanya boleh diputuskan oleh hakim bicara. Sah ataupun tidak lafaz tersebut. Sebab apa? Dia perlukan keterangan si suami. Dia perlu tanya lagi suami terhadap WhatsApp tersebut. Okey, terima kasih atas pencerahan Uncle. Semoga okey. Ada lagi kita soalan. Okey. Kalau suami Tuan mau tanya, bolehkah buat surat nikah baru di Jahin? Sebab bekas suami ambil kedua-dua surat nikah. Boleh. First, apa tindakan Puan Naida? Yaitu buat laporan polis. Cakap sama dalam laporan polis tu, sijil nikah kamu telah hilang, tiada dalam simpanan. Kamu baru perasan kemarin kah, kemarin dulu kah. So laporan polis ini dibuat bagi tindakan tindakan pihak Jahin untuk dicetak semula. Okey, Puan Naida, faham macam mana cara mau buat? Eza, salam, boleh terangkan cerai hakam, apa prosedurnya dan apa sebab-sebab yang boleh diterima untuk cerai hakam? Okey. Cerai hakam berlaku apabila gagal dalam perceraian biasa. Contohnya si isteri buat tuntutan cerai biasa di bawah Seksyen 47. Uncle dapat cerita seksyen, kamu dah faham juga.
Paling senang dia buat perceraian biasa lah. Sebab cerai ini banyak jenis. Fasah ada, taklik ada, cerai biasa ada, pengesahan cerai lafaz ada, huluk ada. Tapi yang paling famous sekali di mahkamah ada 4 lah. Fasah, taklik, cerai biasa, PCLM, pengesahan cerai luar mahkamah, di mana cerai itu dilafazkan oleh suami di luar mahkamah, lepas itu disahkan. So kita ceritalah pasal cerai biasa, di mana seorang isteri buat tuntutan cerai biasa. Mungkin alasan dia paling common tidak sefahaman, syikok. Itu saja. Lepas tu si suami pula, dia ni keras kepala, tidak mau kasih cerai. So bila tidak mau kasih cerai, hakim akan panjangkan perkara ini ke JKP, Jawatan Kuasa Pendamai. Di mana Jawatan Kuasa Pendamai itu bukan kena counselling, kena brief lagi oleh pihak Jahim, pegawai JKP lah. Lepas tu, waktu di peringkat JKP tu, Jawatan Kuasa Pendamai ini masih lagi tidak ada kata sepakat. Suami masih lagi keras kepala atau enggan melafazkan cerai. Jadi, benda ni akan berbalik kepada hakim. Waktu itulah hakim akan bawa perkara ini ke peringkat hakam. Maksudnya gagal di dalam peringkat perceraian biasa, maka akan dibawa ke peringkat hakam. So di peringkat hakam ini, di mana hakam-hakam ini dilantik, sebenarnya boleh di kalangan ahli keluarga masing-masing. Tapi secara amalannya, kalau di Sabah, dia akan melantik pegawai kehakiman untuk jadi hakam suami dan hakam si isteri. So dalam peringkat hakam ini, dia punya story drama berakhir. Suami tidak mau kasih cerai kah, apapun alasan dia, hakam akan tetap menjatuhkan cerai. So maksudnya tidak ada jalan keluar si suami punya drama untuk tidak menceraikan istrinya, selagi mana si istri mahu bercerai. So that's why itulah hakam adalah peringkat terakhir yang confirm juga boleh cerai selepas gagal di dalam kes cerai biasa. Faham ah? Puan siapa tu? Eza. Harap faham. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam Ustaz, alhamdulillah. Berbagi ilmu. Ya, beginilah kita tolong-tolong orang yang susah. Sebab apa? Ramai yang PM Uncle ni mau tanya macam-macam. Uncle bagi package. So ramai yang memilih package nombor 4, iaitu bertanya secara free di platform-platform yang disediakan. Okay. So malam ni lah Uncle akan live supaya ramai followers Uncle yang mau bertanya tu, so boleh tanya di dalam ni. Ramai juga yang cakap malu. So kalau malu Uncle nak boleh bantulah. Kalau malu pun janganlah kasih tahu nama kamu kan yang sebenar, bagilah nama lain kan. Kalau mau cakap Uncle jangan sebut nama saya, okey Uncle nak sebut lah. Okey. So soalan yang seterusnya. Awak nikah di seberang ke? Tiba-tiba si Miksu menanya ni. Mariam. Assalam Uncle, macam mana pembahagian harta ni kan, bukan harga. Jika suami itu mualaf tapi dia ada anak dengan isteri sebelumnya. Jika suami itu mualaf, okey, sekarang ni begini. Ingat maksudnya harta ni harta pusaka kah, harta apa? Kalau harta pusaka, seorang biarpun anak kandung dia, kalau bukan Islam, dia tidak layak untuk menerima harta pusaka. Dalam harta pusaka ni dia berbeza sikit. Maksudnya keluarga dia, tidak kisahlah anak kandung kah ataupun ibu bapa dia, tidak layak untuk menerima harta pusaka jika dia bukan Islam. Okey Puan Mariam, kena faham tu So mau cerita berapa portion hak dia memang tiada lah. Terima kasih Tuan sebab sudi share sama-sama.
Okey, siapa lagi ni? Suraya, kalau bekas suami tak bekerja, macam mana nak minta nafkah untuk anak-anak tuan? Kamu minta saja di mahkamah. Janganlah peduli bekas suami itu kerja atau tidak. Pandailah mahkamah menetapkan nafkah. Kalau si bekas suami itu tidak dapat bayar, pandailah mahkamah tu untuk suruh ahli keluarganya membayar. Kan sebab dia ada ahli waris. Jangan risau, dicari itu juga. Bapak dia kah, adik-beradik dia kah akan membayar on behalf. Okey, Puan Suraya. So jangan risau. Kalaulah kamu cakap orang tidak bekerja ndak boleh mau apa nama dia? Tuntut nafkah, banyaklah suami-suami ni ambil kesempatan dah mau kerja, ndak payahlah kita kerja. Nanti ndak kena tuntut apa? Nafkah anak. Wih, banyaklah cantik. Orang bankrupt pun boleh tuntut nafkah. Ini kan lagi orang tidak bekerja. Dia ndak bekerja tu kita mau tengok sebab. Kalau dia memang cacat pun sekali, ibu bapa dia ataupun keluarga dia perlu bayar nafkah tersebut. Okey, soalan seterusnya. Cerai fasah itu selalu merujuk pada kes yang bagaimana ya tuan? Boleh bagi contoh? Okey, kes fasah ni lebih kurang ada 12 sebab. Okey. Sebab paling famous 3 bulan tidak bagi nafkah. Itu sebab paling famous. Sebab yang lain 1 tahun tidak dapat nafkah batin, 3 tahun masuk penjara. Ini pun selalu juga famous. Lepas tu isteri ni selalu tertekan emosinya sampai anxiety lah apa, itu pun boleh minta fasah. Suami tidak bekerja sehingga kan si isteri terpaksa membelanjakan mencari nafkah untuk keluarga. Ini pun boleh juga minta fasah. Okey, tapi sebenarnya kita ada 12 alasan di dalam undang-undang yang membolehkan seorang isteri itu buat tuntutan fasah. So, kalau kamu mau sebab-sebab dia yang secara detail, bolehlah dapatkan e-book. Okey, e-book secara percuma daripada Uncle bila kamu join Uncle punya Telegram Sufian Ismail. Kamu boleh dapat e-book percuma di sana. Okey, so boleh join Telegram group Sufian Ismail juga. Okey, soalan seterusnya. Okey. Assalamualaikum Alex. Waalaikumsalam. Si suami sudah lafaz cerai, tapi isteri yang buat pengesahan di mahkamah dan tidak hadir, macam mana? Adakah lafaz cerai yang kamu maksudkan tu ada saksi? Kalau ada saksi, kes ni boleh jalan. Kalau tidak ada saksi, biasanya kes ni akan ditolak. So kamu boleh memohon cerai yang lain. Okey, puan? Masih tidur ke itu no? Jatuh talak ke Uncle. Tiba-tiba jatuh talak ke Uncle. Uncle nak faham ni apa soalan awal dia. Mek Su, tidaklah saya nikah sini juga. Okey, berkomunikasi pula kamu ni. Uncle yang tidak faham. Thank you Uncle, welcome. Siapa ni? Baby Zian. Macam mana pula kahwin sehari di Thailand, esoknya suami meninggal? Perlu daftar juga ke di Malaysia? Whatever pernikahan yang bukan dalam Malaysia yang tidak bersijil, kamu perlu daftarkan di Malaysia punya mahkamah. Okey, kalau tidak, kamu tidak diiktiraf berkahwin. Okey, jadi bawalah sijil nikah Thailand tersebut, surat konsulat, pasport fotokopi yang mengesahkan kamu memang ada masuk ke Thailand secara sah, bukan secara haram. Jadi benda ini boleh disahkan di mahkamah yang membolehkan kamu ada sijil pengesahan nikah luar negara. Faham Uncle? Thank you very much. Okay Eza, welcome. Aisyah, Uncle nak tanya, kalau suami sendiri tak nak jadi imam, so boleh kan isteri tetap buat solat
Boleh. Kadang-kadang suami nak mau jadi imam ni, mengkali dia malu mengkali mah. Kalau kamu mau suruh suami jadi imam, try suruh dia jadi imam waktu zuhur sama asar dulu, yang senyap. Sudah dia confident, tanya tu laki, bang, boleh sudah kah maghrib? Kan? Kamu suruh dulu dia jadi imam time yang senyap, kan? Kasih confident dulu si suami itu. Ada juga orang tanya pasal sembahyang ah. Shirley, semoga dimurahkan rezeki uncle. Terima kasih, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih atas pencerahan tuan. Panggil uncle saja, dapat tuan-tuan. Arisa Linda, uncle, saya ada soalan tapi panjang sangat kalau mau ditulis. Jadi bagaimana boleh saya hubungi uncle? Okey, nanti boleh PM uncle, tapi uncle terus terang ah. PM uncle ada charge, yang free di sini ya. So pandai-pandailah kamu tulis kalau mau percuma. Kalau PM uncle ada charge perkhidmatan. Assalamualaikum uncle, selain salam dari Tawau. Okey, waalaikumsalam orang Tawau. Clear gak seorang uncle orang Tawau? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Kak Maria. Thank you Kak Maria. Join Suraya Ismail, terima kasih. Hah? FB. Okey, assalamualaikum. Rumah tanya macam mana kalau suami ada perempuan lain and pendapatan tak cukup untuk anak isteri, tapi suami ingin bernikah lagi. Apa perlu si isteri buat? Buatlah bantahan. Okey, begini. Puan Rosnani Nani, first, mau kasih sedar si suami ni dia tidak mampu, kamu buat tuntutan nafkah isteri dan nafkah anak. Selepas itu, bila dia buat permohonan poligami, kamu buat bantahan. Sebab apa? Nafkah anak sama nafkah isteri pun belum settle. Okey? Macam mana mau luluskan poligami? Okey? Itu dia punya formula. Dia punya tips kepada para isteri. Kalau yang suami-suami ini ada hati mau berpoligami, kamu cepat-cepat filekan nafkah isteri dan nafkah anak. Okey? Suruh dia bayar nafkah tu. Itu tips kepada isteri-isteri. So, para suami, bagi mereka yang berhajat besar untuk berpoligami, so bersedialah kamu mantapkan keuangan kamu dan mantapkan kesehatan kamu. Okey? Assalamualaikum Sally, waalaikumsalam. Okey. Apa hukum isteri meninggalkan suami? Hukum dia haram. Okey. Siapa ni? Nana San. Okey, begini. Dalam kita punya live ni, uncle kurang sikit kalau cerita pasal hukum. Tapi kalau kamu cerita apa perlu buat dari segi undang-undang, uncle boleh suggest. So, okey, apakah hukum isteri meninggalkan suami? Okey, dari segi undang-undang, kamu boleh filekan isteri kembali taat, tuntutan isteri kembali taat kepada si isteri yang meninggalkan suami tersebut. Okey? Okey, Princess, thank you atas pencerahan. Okey, sama-sama. Siapa ni ya? Lek Yunlo Abdullah. Okay. Kalau sudah talak dua, kalau rujuk kawin balik kah? Begini. Kalau sudah talak dua, kalau kamu berujuk dalam tempo edah, tidak perlu kawin balik. Yang perlu kawin balik ni bila sudah habis edah, mau balik sama-sama, itu kawin balik. Macam manakah tempo edah? Daripada lafaz cerai itu 3 bulan. Kadang-kadang ada hakim suka kasih tahu 3 kali suci.
Tapi uncle lebih senang kamu faham 3 bulan lah. Sebab orang punya suci ni kadang-kadang ada orang haid 2 bulan 1 kali. Jadi benda ni tidak boleh ikut. Dia perlu ikut 3 bulan. Okey, 3 kali suci yang dimaksudkan tu adalah suci yang normal, bukan yang special. Special ni ada orang 3 bulan baru period. Yang itu tidak boleh ikut lah. Okey. Seterusnya soalan. Okey. Bintang. Hui. Ustaz, bolehkah mengambil peguam dari negeri lain untuk mengatur kes perceraian? Begini, dia tidak kisah dari negeri mana kamu ambil tu peguam, asalkan dia ada lesen beramal di negeri tempat mau daftar kes. Macam contohnya lah orang Semenanjung. Kalau kau cari orang Sabah, jarang-jarang yang ada lesen di Semenanjung. Kalau ada pun boleh kira pakai jari sebelah uncle ni pun dah habis. Okey? Contoh begini, kalau orang Semenanjung, kadang-kadang ada yang uncle tahu peguam tu, setiap negeri dia ada lesen. So, kamu kena tanya peguam tu sendiri. Dia ada lesen kah tempat kamu mau daftar kes? Contohlah, kamu mau ambil lawyer KL. Kamu mau daftar kes di Kedah. Tanya dia, kamu ada lesen Kedah? Dia cakap ada, so boleh, tidak masalah. Masalahnya orang yang tiada lesen beramal di negeri tersebut. Okey, macam uncle kena suruh mau filekan di KL, confirm tak boleh lah. Sebab uncle belum ada lesen KL. Faham ah? Siapa tu? Puan Bintang. Soalan seterusnya daripada Annie. Kalau suami berkali-kali sebut akan cerai, adakah jatuh? Nama pun akan. Akan ni belum tahu bila. Tahun depan kah? Besok kah? Minggu depan kah? So, dia benda yang belum pasti. So, tidak jatuh talak lah. Miss Haz. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Ada carakah kalau bekas isteri tak bagi jumpa anak yang tidak sah taraf? Beginilah, anak tidak sah taraf ni, bapa biological dia tu memang tiada harapan lah. Dia cuma perlu berbincang kepada ibu kandung anak dia tu supaya atas dasar kemanusiaan bagi peluang untuk jumpa. Tapi mau jumpa tu, kamu kenalah orang cakap win-win situation. Okey? Macam mana cara win-win situation? Bagilah duit, nafkah, walaupun tidak diwajibkan di dalam undang-undang. Bila kamu bagi nafkah, tidak bergaduh, insya-Allah bekas isteri tu ataupun ibu kandung anak kamu tu mungkin akan terbuka hati lah mau kasih jumpa. Dari segi undang-undang, uncle cakap lah, memang tiada harapan. Okey? Soalan seterusnya, Princess. Saya asik laju je. Saya asik terscroll laju je ni. Tiba-tiba masuk lifeline. Alamak. Terima kasih uncle, sama-sama. Uncle, saya ada buat Q&A. Okey, nanti uncle jawab, okey? Kalau ada buat Q&A, Miss apa tu namanya tu Miss Rina kah? Soalan seterusnya, Kimi, tu hari saya laki cakap, wah ini tuang terbalik sebenarnya. Sebelum kau minta cerai, aku kasih cerai kau dulu. Jatuhkah talak uncle? Yes. So benda ni kena buat pengesahan cerai di mahkamah. Sebab dia cakap, sebelum kau minta cerai, aku kasih cerai kau dulu. So maksudnya dia kasih cerai duluan lah. So benda ni perlu disahkan di mahkamah. Hanya hakim bicara yang boleh putuskan. Terima kasih uncle, sama-sama. Kalau talak 3, mana sudah tuh? Jauhnya sudah. Kalau talak 3, boleh balik uncle. Tiada harapan bos kalau talak 3. Kalau dulu-dulu panggil yang boleh balik Cina buta, tiadalah orang sanggup buat Cina buta. Okey. Talak 3 habis. Tiada apa-apa sudah. Itu namanya talak bain kubro, tidak boleh rujuk semula.
tidak boleh bersama semula. Princess, isteri nak cerai sebab dah tak sefahaman. 2 tahun dah mencuba, tetap nak cerai, tapi suami tetap tak nak cerai. So maksudnya puan minta lah cerai fasah ataupun cerai taklid. Dia tidak ada istilah suami setuju atau tidak setuju. Sebab cerai itu diputuskan oleh hakim. Kamu cuma perlu buktikan hakim kenapa kamu mau tuntut fasah. Contohnya kamu ada anxiety disebabkan oleh perlakuan suami yang kuat main perempuan. Contohnya kamu tidak dibagi nafkah, buktikan. Okey. Contohnya kamu sudah 1 tahun tidak dapat nafkah batin, buktikan. Okey. Benda tu perlu dibuktikan di mahkamah. Apabila pembuktian dikuatkan dengan saksi dan dokumen, maka hakim akan putuskan cerai. Tidak perlu persetujuan si suami. Dia tidak datang pun tak apa. Okey. Thank you bagi pencerahan. Sama-sama. Saya apa ni? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bintang, baiklah Ustaz, terima kasih. Okey. Sama-sama. Okey, soalan lain tiada. Daripada siapa ni? Es krim Cornetto. Wow. Uish, iya ke? Awak baca Quran sedap. Saya harap kita ada jodoh. Hai. Siapa yang baca Quran ni? Buka fail kes perceraian. Siapa ni? Bintang. Berapa tu jumlah pembayaran Ustaz sehingga saksi sehingga selesai jumlah kebiasaannya? Okey. Bab-bab fee Uncle tidak boleh mau kita bercakap dalam live. This is sensitive, melanggar etika peguam. So kalau mau tahu fee ni boleh PM Uncle directly. Okay. Kalau suami selalu sebut aku akan cerai kau, jangan risau, jatuhkah talak. Kalau suami selalu sebut aku akan, namanya akan ceraikan. Okay. Uncle sudah jawab tadi. Okay, user 8308. Oh, panjang number. Jika seseorang yang tidak mengaku bersalah di mahkamah syariah, apakah prosedur seterusnya? Tidak mengaku bersalah, kes kesalahan apa? Jenayah ke apa? So, jangan gantung soalan, Uncle kurang faham. Jam berapa sudah ni? Okay, pukul 10.24 sudah. Mau dekat 1 jam sudah kita ni. Okay. Lah saya ni. Janda lah saya ni. Tiba-tiba si Kimi ni cakap janda. Okey. Miss Rina, ini undang-undang yang Uncle sebut ni memang valid dalam Malaysia kan? Iyalah, Uncle peguam di Malaysia, bukannya Indonesia. Miss Rina. Ya, memang dalam Malaysia punya. Siapa lagi ni? IC Jami Ijan. Ustaz, mahkamah Bentung buka ke lockdown ni. Semua mahkamah syariah di Malaysia lockdown, tutup. Jadi macam mana tu pi uruslah. Okey. Princess, tuan bagaimana pula kalau proses cerai? Berapa lama apa? Berapa lama ambil masa ya kalau lantik peguam? Dia bergantunglah ikut daerah yang tempat kamu filekan. Macam Uncle di KK ni dia lama sikit berbanding daerah yang kecil, contohnya Papar. Contoh Papar, Uncle filekan kes pasah selesai dalam masa 3 bulan, 2 bulan lebih, 3 bulan selesai. Ada di KK ni kadang-kadang 6 bulan pun belum selesai. Macam Kota Blut, Uncle filekan dalam masa 4 bulan kah atau 5 bulan baru selesai. Dia berbeza-beza. Tidak sama dia punya tempoh masa. Dia bergantung kepada kepadatan kes di mahkamah tersebut. Kes kaluat. Okey, kes kaluat ni tidak mau mengaku bersalah. Kalau dapat dibuktikan oleh pendakwa, kamu tetap bersalah. So, bagi Uncle, kes kaluat ni dia senang cerita. Kamu 2 orang, lelaki dan perempuan, confirm kena.
Kalau kamu tidak 2 orang, bertiga, berempat, itu ada harapan. Okey? Itu si uncle bagi formula lah kalau kes kaluat. Uncle mau kamu dapatkan peguam syar'i untuk lawan. Kalau rasa mau melawan lah. Tapi mau melawan pun tidak guna kalau kamu ni berdua-duaan. Ditangkap dalam keadaan berdua-duaan. Maksud saya memang undang-undang yang sah lah. Takut orang cakap saya memandai-mandai pula. Uncle pun dah tahu mau explain macam mana sama kau, Miss Rina. Ndak kan Uncle mau bercakap benda yang tidak valid dalam undang-undang. Penat tau buat ni live. Sebab apa mau bagi free education. So maksudnya beginilah, senang Uncle cerita. Iya valid Puan Rina. Okey Miss Rina, valid. Bukan mandai-mandai, ada dalam enactment. Boleh rujuk dalam enactment, boleh tengok di internet. Okey. Boleh beli buku enactment undang-undang keluarga Islam, enactment tata cara mal syariah. Boleh beli. Okey. Kimi, Maria, ya, tunggu habis PKP dulu. Okey. Boleh buka semula Ustaz. Apa yang mau dibuka? Kalau fasa 2-3 bulan, baik, noted. Okey. Ikut daerah bukan daerah semua sama mahkamah syariah dia. Ada yang panjang macam KK Kota Kinabalu biasanya 3 bulan ke atas. Uncle pernah ada kes fasa sampai 2 tahun pun ada. Siapa nama dia ni? Nani Mahadi. Assalamualaikum Ustaz. Kalau buat permohonan cerai taklid, berapa lama boleh selesai jika suami tak nak bagi kerjasama lah ni artinya. Dia bergantung macam Uncle cakap tadi, ikut mahkamah. Ada mahkamah mungkin boleh selesaikan dalam masa 3 bulan. Ada mahkamah lebih daripada 3 bulan. Itu yang pakai lawyer. Yang dah pakai lawyer, Uncle jamin lah 7 bulan ke atas lah rasanya lah. Okey, terima kasih atas semuanya. Sama-sama bekerja sama Ustaz. Okey. Penat si Uncle. Apa yang mau dibuka? Haha, itulah. Okey. Cerai kinayah. Itu cerai kinayah. Berapa lama prosesnya? Apa lagi cerai kinayah ni? Pengesahan cerai mahkamah, pengesahan lafaz cerai kah? Cerai kinayah ni, lafaz cerai kinayah ni maksudnya lafaz cerai yang samar-samar. Contohnya, kamu baliklah ke rumah ibu bapa kamu. Itu lafaz cerai kinayah. Haram tubuh kamu ke atasku. Itu pun lafaz cerai kinayah. Okey? Itu spesies ataupun jenis cerai lafaz luar mahkamah. Waalaikumsalam. Dulah komen tak naik. Okey. Suami isteri sudah bercerai tapi rumah rujuk balik selepas tempoh edah. Sijil nikah perlu buat baru kah? Yes. Begini. Kalau selepas tempoh edah, kamu perlu nikah semula. Okey, maksudnya kena nikah di pejabat agama semula, Puan Rosnani. Kalau dalam tempoh edah, kamu hanya perlu melaporkan ke pejabat agama. Okey? Okey. So, jam telah menunjukkan pukul 10.30. So, Uncle akan ambil beberapa soalan lagi sebelum kita mengakhiri sesi live kita. Pokoknya kalau melantik peguam, proses akan lebih segera ya Tuan. Yes, itulah yang selalu terjadi. Kalau tidak, tak payahlah guna lawyer kan. Kalau suami kuat main game, apa yang perlu saya lakukan Tuan? Pertama, tegur si suami. Yang kedua, tidak makan tegur,
buat tuntutan di mahkamah syariah. Perjanjian ini. Okey. Tuntutan apa? Nafkah nafkah edah pula. Nafkah anak dan nafkah isteri. Okey. Selepas itu, bagi dia peluang lagi. Kalau masih lagi main game yang melampau-lampau, cakap sama dia mau cerai. Kalau tidak mau cerai, boleh buat perjanjian persetujuan bersama terhadap perkara tersebut. Lepas tu masih lagi langgar, barulah kamu buat tuntutan cerai. Okey? So, itulah solution yang sebaik-baiknya. Jangan sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Ingat, senang gak kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai? Jadi, buatlah solution yang the best sebelum buat keputusan untuk bercerai. Okey? So, maksudnya di sini, biarlah perceraian tu merupakan keputusan terakhir. Okey? Walaupun orang cakap bercerai ni halal, tapi itulah perkara yang paling dibenci oleh Allah. So, elakkan sikit-sikit bercerai. Okey? So, apa yang baik tu datangnya daripada Allah. Okey? Dan yang kurang baik tu ataupun tersilap bahasa uncle sebut ke apa-apa, uncle minta maaf. Itu datangnya daripada kelemahan uncle sendiri, yang uncle cuba mau explain dalam bahasa Sabah kita supaya ramai yang lebih faham. Sebab kalau uncle mau cakap yang officially ini, ramai lagi yang Assalamualaikum uncle, saya dari TikTok masuk sini lagi. Iya, okay, thank you. Siapa nih? Zing, belum tu baca apa? Zinggoin gitu. Okay. Share IGTV tu boy. Bye Uncle Siti Aniza. Okay, bye. Thank you for join. So besok kita akan start macam biasa. Uncle try masuk 9.30 sebab pukul 10 terlampau lambat, 9 terlampau awal. So Uncle akan try 9.30. So kita jumpa lagi besok. So siapa yang ada persoalan syariah, bolehlah menanya Uncle besok untuk kamu dapatkan jawapan mengikut persepsi undang-undang syariah. Okey. Penatan ke ada sama ada masa. Thank you ilmunya tuan. Okey Uncle, kalau suami cakap takkan sentuh kau pada masa marah tapi lepas tu dia sentuh, apakah jatuh lafaz kinayah? Dia macam gini, dia tengok keadaan tu. Mungkin kalaulah dia nak mau sentuh kamu dalam period, itu memang betul lah, kan? Ataupun dia cakap aku tidak akan sentuh kamu bila kamu penat dan kau tidak izinkan. Dia tengok situasi. Tidak boleh juga kita mau cakap ayat itu terjatuh talak. Dia mengikut konteks macam mana. Okay? Selamat malam. Ketinggalan pula soal suami masih main game. Okey, tidak apa. Dia punya cerita pasal main game ni begini. Jangan terlalu ekstrim. Sebab perkara-perkara pasal main game ni, dia sudah menjadi fenomena di mahkamah syariah. Banyak yang bercerai sebab lelaki suami kuat main game. Itu yang Uncle mau beritahu pada malam ini, supaya followers Uncle, golongan Adam ni, berhati-hati. Try to control dia punya hobi tersebut yang dirisaukan menjadi puncak perceraian. Itu saya sebenarnya. Okay? Macam mana nak buat bekas suami agar dia jumpa anaknya? Macam gini, Puan. Try berbincang dengan bekas mertua ataupun ibu mertua. Lepas tu try offer nafkah. Okay? Try berbuat baik. InsyaAllah kamu akan dapat juga jumpa anak tersebut. Okay? So, okay, Uncle pun doakan kamu semua supaya dipermudahkan segala urusan, terutamanya dalam PKP 3.0 ni. Kira dahsyat juga ni COVID-19 ni, di mana kita sudah sampai peringkat yang
ketiga PKP. So harap-harap kita dapat memutuskan rantaian ni. Banyak juga yang terjejas. Uncle pun terjejas, mahkamah tutup, so tidak bolehlah beraksi. Okey. Jadi kita doalah sama-sama supaya pandemik ni berakhir, insyaAllah. Okay. So apa-apa pun, thank you because join Uncle punya live. Support Uncle, okay. Terutamanya yang di TikTok tu, yang apa mau bagi Uncle Diamond apa semua tu. Thank you very much. Okay. Kita jumpa lagi pada malam esok, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. View. Tanya dia dah. Oh, cek